Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarul Rizal bin Muhammad Salimi. Nombor kad matrik HB 220060 dan saya merupakan pelajar sarjana pendidikan teknikal dan vocational daripada Seksyen 2. Okey, jadi refleksi saya berkenaan dengan Malaysia Madani ni ialah apa yang saya dapat lihat tentang Malaysia Madani ni, banyak perkara yang dilakukan untuk membantu rakyat Malaysia lah, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan dan BIM 40. Antara insentif yang diberikan ialah bantuan tunai rahmah, lepas tu menu rahmah, kafe rahmah dan banyak lagi bantuan yang disediakan lah, bako rahmah ya, dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan ni sangat bermakna lah dan memberi kemudahan kepada rakyat Malaysia. Sebagai contoh, seperti saya merupakan seorang pelajar dan kelebihan sejak wujudnya Malaysia Madani ni ialah dengan adanya kafe rahmah. Macam yang kita tahu, kafe rahmah ni dia menyediakan hidangan makanan dengan harga yang lebih murah lah. Jadi, ini khas untuk pelajar. Jadi, kalau kita imbas kembali pada waktu dulu, harga makanan untuk satu kali makan agak tinggi, dan kalau kita teliti dengan lebih mendalam, terdapat juga pelajar-pelajar yang sanggup berikat perut lah disebabkan harga makanan yang terlalu mahal lah. Jadi sejak adanya kafe rahmah ni, pelajar-pelajar tersebut tak perlu lagi lah untuk berikat perut kerana untuk mereka perolehi makanan tu adalah sangat berpatutan dan murah. Jadi ini adalah salah satu kebaikan yang wujud lah sejak terlaksananya Malaysia Madani ni. Banyak lagi yang boleh dikupas, tapi ini adalah merupakan salah satu kebaikan sejak terlaksananya Malaysia Madani di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azhar bin Zainal, bernombor matrik HB 220019, pelajar jurusan Sarjana Pendidikan Teknikal dan Vocational NDB UTHM. Sebagai refleksi tentang konsep Malaysia Madani pada hari ini ialah, pada pendapat saya, konsep Malaysia Madani bukanlah slogan semata-mata, tetapi ianya diterjemah melalui usaha dari pihak kerajaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat selain menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang lebih baik. Tentang konsep KPI sebenarnya terletak kepada pencapaian jumlah program yang dilaksanakan oleh setiap kementerian, sebaliknya dinilai dengan kepuasan rakyat terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh kerajaan terhadap rakyat. Dan boleh saya tambah di sini, sebenarnya rakyat ni dia tidak kisah tentang apa pun slogan yang dibawa oleh pihak kerajaan sebenarnya, tetapi ia lebih tentang bagaimana kerajaan tu mampu membantu rakyat. Seperti contoh, harga barangan turun dan harga pembekal terhadap perniagaan mereka juga turun. Itu akan lebih memberikan kesan terhadap rakyat. Seterusnya, kalau boleh saya tambah di sini, konsep Malaysia Madani adalah satu perkara yang boleh kita sifatkan sebagai menjurus kepada masa hadapan. Bagaimana kerajaan sekarang ingin mencorakkan masa hadapan negara Malaysia ni terhadap ayat Madani itu sendiri, iaitu M, mampan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan serta ihsan, yang membentuk perkataan Madani itu sendiri. Malaysia Madani itu sendiri memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah dan bagaimana ianya mampu memenuhi keperluan negara serta memenuhi potensi negara Malaysia ini pada masa hadapan. Itulah yang saya boleh sifatkan sebagai refleksi dan kefahaman saya terhadap dasar Malaysia Madani ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Izzah Natasha binti Badur Arif dengan nombor matrik HB 220053. Pandangan saya berkaitan dengan pelaksanaan Malaysia Madani tersebut di Malaysia
Ia merupakan satu konsep yang sangat menarik dan dia memiliki banyak konteks dalam banding tersebut, dan salah satu konteks yang kita boleh lihat adalah ihsan daripada perkataan I saja dalam Madani. Dia merupakan satu falsafah yang boleh kita katakan berkait dengan falsafah Islam, di mana ihsan juga salah satu nilai dalam sesebuah agama. Kalau kita boleh lihat daripada konsep ihsan ni, dia ni sebenarnya adalah untuk menoktahkan miskin tegar ataupun membantu mereka yang tidak berkemampuan. Jadi salah satu inisiatif yang telah pun dijalankan oleh kerajaan dan juga oleh Datuk Seri Anwar sendiri, iaitu Rahmah. Jadi Rahmah ni sebenarnya dia bukan sahaja membantu golongan-golongan B40 ataupun pekerja di luar sana, tapi dia juga memberikan kesenangan kepada golongan pelajar juga. Bila kita sebut kaitan dengan pelajar ni, tak semua pelajar ni datang daripada latar belakang keluarga yang berada. Ada setengah daripada mereka ni bertahan hidup dengan pinjaman pendidikan. Jadi dengan adanya menu Rahmah ni, dia sikit sebanyak dapat membantu para pelajar untuk manage diorang punya perbelanjaan. Dan bagi pendapat saya juga, Madani ni dia boleh dikaitkan dengan kesejahteraan. Dalam konteks kesejahteraan dalam Malaysia Madani ni, dia bukan saja berkait rapat dengan kesejahteraan kesihatan diri kita saja, tapi ia juga boleh dikatakan berkaitan dengan kesejahteraan perpaduan rakyat. Di mana kalau kita kata Malaysia Madani, perpaduan rakyat. Jadi dengan adanya konsep falsafah Malaysia Madani ni, kita dapat terapkan nilai-nilai seperti tolong-menolong, hormat menghormati antara satu sama lain, dan kita dapat mengeratkan lagi hubungan antara kaum-kaum ni dan mengekalkan kesejahteraan dalam Malaysia. Jadi saya rasa itu adalah satu konteks yang baguslah dalam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menumubual seseorang, iaitu Encik Iqbal, dan akan bertanya beliau berkenaan dengan refleksi beliau terhadap pelaksanaan dan penghayatan terhadap Malaysia Madani. Jadi saya akan mulakan. Assalamualaikum Encik Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak mula sekali saya akan bertanya berkenaan dengan biodata Encik Iqbal lah. Encik, boleh Encik perkenalkan diri Encik? Okay, nama saya Muhammad Iqbal bin Abu Bakar. Okey. Saya bekerja sebagai seorang guru lah di sini lah, di SMK Tembangau. Saya sudah bekerja selama 5 tahun. Saya duduk dan tinggal di sini lah. Okey, saya berasal daripada negeri Melaka, Darul Iman. Okey Encik, saya nak bertanya kepada Encik berkenaan dengan refleksi terhadap pelaksanaan dan penghayatan Malaysia Madani yang telah dilaksanakan di Malaysia ni. Apa pendapat Encik? Saya rasa bagi pendapat saya, ia merupakan satu inisiatif dan tindakan yang baik dilakukan pihak kerajaan untuk menarik ataupun untuk menambah baikkan pentadbiran dalam negara kita lah. Sebab kita tahu dalam apa itu maksud Madani. Kalau kita menghayati, kita tahu apa maksudnya, kita akan faham apa yang ingin dilaksanakan ataupun apa yang ingin diterapkan oleh pihak kerajaan. Okey, apa pula pandangan Encik terhadap Malaysia Madani ni dalam konteks pendidikan? Okey, kalau dalam pendidikan, seperti mana kita tahu sebelum ni, kerajaan yang sebelum ni dia memartabatkan TVET ataupun Technical dan Vocational, and then kerajaan sekarang telah pun meneruskan apa yang telah dibuat oleh kerajaan sebelum ini. Itu merupakan salah satu usaha yang baiklah yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan lagi technical dan vocational di dalam negara kita. Kerana apa? Selepas ini mungkin kita ke arah teknologi. So apabila kita memartabatkan technical dan vocational, insya-Allah suatu hari nanti mungkin negara kita akan menjadi negara yang lebih maju di masa yang akan datang. Okey, apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Hari ini saya bersama dengan Cik Muhammad Syazwan yang boleh menerangkan tentang konsep Malaysia Madani ni kepada kita semua lah. Okey, Madani ni diilhamkan berdasarkan konsep kesediaan menerima perubahan
dengan mengambil kira saranan segenap lapisan masyarakat dengan hasrat pemulihan melalui reformasi substansif demi Malaysia yang lebih maju dan juga makmur. Kemudian dia juga kita Malaysia Madani ni ada misi dengan visi dah biasa yang diperkenalkan oleh kerajaan ni. Antaranya ialah matlamat kita adalah untuk mengubah Malaysia menjadi sebuah negara yang lebih makmur dan maju berteraskan 6 nilai madani dan melalui kepercayaan antara kerajaan dengan rakyat. Bagaimana Malaysia Madani ni bagi pendapat Cik Zazwan dapat mengekalkan perpaduan ke seluruh rakyat Malaysia? Untuk mengekalkan perpaduan seluruh rakyat Malaysia ni, Malaysia Madani bukan saja mampu mengekalkan, malah menguatkan lagi perpaduan seluruh rakyat Malaysia untuk kehidupan yang sejahtera. Antara usaha yang telah pun dilaksanakan adalah dengan mengenalkan menu rahmah yang menawarkan set menu lengkap dengan hanya harga RM5 saja. Menu rahmah ni tak hanya tertumpu kepada golongan atau individu kerana ianya boleh dilanggan oleh segenap lapisan masyarakat tanpa mengira kaum maupun agama, selaras dalam penyediaan nilai dikongsi bersama dan akses yang sama rata dalam mendapatkan hak setiap rakyat Malaysia. Malaysia Madani juga amat menyantuni kebudayaan serta fahaman seluruh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, etnik dan juga agama seperti menangani isu Islamofobia di peringkat antarabangsa secara rasionalnya dan profesional ketika isu pembakaran Al-Quran yang berlaku pada awal tahun 2023 di Sweden. Walaupun mengecam sekeras-kerasnya tindakan keji berkenaan, namun reaksi yang amat berhormat Perdana Menteri kita sangat terpuji dengan mengedarkan sejuta naskah Al-Quran ke seluruh dunia. Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad Syazwan kerana telah memberikan kerjasama terhadap sesi temu bual ni, dan kita berharap agar Malaysia akan terus cemerlang seperti dalam konsep Malaysia Madani ni. Dan apa kata-kata terakhir daripada Encik Muhammad Syazwan? Kata terakhir saya sebenarnya lebih kepada harap yang amat berhormat kita dapat melaksanakan secara keseluruhan konsep Malaysia Madani ni dengan lebih baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin menemui seseorang untuk menanyakan tentang pendapat dan juga pandangan Cik Najwa berkaitan dengan Malaysia Madani. Jadi Cik Najwa, boleh berikan pandangan awak berkaitan dengan Malaysia Madani? Nama saya Liza binti Anwar dan saya seorang student master sarjana kos pendidikan teknik dan vocational. Dan pada pendapat saya, pandangan saya, Malaysia Madani ni satu inisiatif kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang harmoni di antara dari segi etnik dan kaum lah, sebab Malaysia kan dia macam banyak kaum dan pelbagai agama. So Malaysia Madani ni dia macam satu inisiatif di mana dia akan mengeluarkan lebih pada dia akan maknanya dalam masyarakat Malaysia ni dia akan jadi lebih adil, lebih saksama dan akan and hopefully dapat mengurangkan isu perkauman di Malaysia. Dan pada pandangan saya juga, Malaysia Madani ni dia menjadikan satu aspirasi untuk menjadikan masyarakat Malaysia ni sebagai satu masyarakat yang adil dan saksama. Ya, terima kasih atas pandangan dan juga sedikit pencerahan tentang Malaysia Madani.